dengan segmen yang mula-mula yang dibawakan oleh segmen tajaan M Trading. Terbaik broker. Broker baru yang bersama dengan CTC.FM. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melangkau jauh, saya suka untuk mengingatkan kepada anda semua, segmen Tanya Dr. Forex ini bermulanya hari ini telah dikuasakan oleh M Trading. Powered by M Trading. Okay? Terbaik, memang terbaik. Okey. Sekiranya anda mencari broker dengan spread yang cun, inilah dia. Kemudian depo withdrawal pantas, support yang mantap. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk mencuba. Yang untuk pertama semua, anda boleh dapatkan segala maklumat bersama dengan Riz Rosli dan juga di sebelah utara Alung Sani kita, InsyaAllah. Dan salah satu LD kita adalah Abang Bob Kehek. Ni satu yang terbaik. Betul cikgu Betul. Rasa macam mana cikgu bila dikuasai oleh saya hari broker baru ni? Tengok baju saya dah cukup lah. Oh lama. Kan? Kemah bawah. Baju ni memang just nice untuk saya. Memang dia simple tapi nampak elegan. Ya betul. Kan? Ni khas untuk cikgu-cikgu je. Mana? Kita orang pakai baju macam ni. Ini sebenarnya klien M Trading boleh dapatkan juga. So kita boleh contact Riz lah. Riz kan, macam mana mungkin memerlukan sedikit deposit, okey, untuk dapatkan baju JC M Trading yang Pak Su tengah pakai tu, dan juga yang saya pakai punya ni, ini kita boleh consider sebagai baju polo punya eksekutif. Dia jenis kita tengok pun dah tahu dah. Ada collar semua kan. Memang just nice lah bagi saya. Sebab mula-mula saya tengok cikgu, saya rasa macam baju ni ada banker yang terbesar di Malaysia ni. Macam mana? Lambang lebih kurang lah macam CI, macam tu lah, lebih kurang lah kan. CI tu CI Tut Bank. Okey. Tak, sekali saya tengok betul-betul M Trading. Ya, kita tengok baju cikgu pun dah tahulah tuan-tuan. Okey, cikgu, ni episod yang keberapa cikgu? 32 Pak Su. 32. Kan? Saya alhamdulillah malam ni kita meneruskan lagi kita punya segmen Tanya Dr. Forex. Seperti yang dijanjikan last week, saya akan jemput tetamu jemputan kita, Boboy. Lupa ke? Ingat ke? Boboy sebagai tetamu undangan. Boboy dia cuba nak mengelak-ngelak tadi, tapi saya masih ingat apa yang saya janjikan. Kita nak tanya kena tunaikan. Betul kan? Dia tak boleh nak mengada-ngada situ tu. Boy, dah bersedia boy ya? Tak apa, itu mungkin kita bagi 5 minit terakhir ke. Kan? Pandai pula tarik balik tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini merupakan episod yang ke-32, 7 September 2020, di mana kita bersama dengan segmen Tanya Dr. Forex, penganalisa, pengamal yang bertanggungjawab, salah seorang di Malaysia yang menaikkan elite wave bersama dengan Cikgu Nonim. Alhamdulillah, daripada masa ke semasa nampaknya makin ramai yang celik elite wave. Bagaimana dia dapat menguasai elite wave? InsyaAllah dia akan dapat merawat duka-duka lara di anti-foria dia orang. Baik, sekali lagi, sekiranya ada akaun-akaun yang agak menggusarkan, nak minta cikgu, pandangan cikgu untuk diselamatkan, untuk dibaik pulih, anda jangan malu-malu, jangan segan-segan sharekan akaun anda tu dekat Boboy. Nanti Boboy kita sama-sama akan dapat lihat bagaimana cikgu memberikan pengulasan tentang akaun yang dah bermasalah untuk diselamatkan. Dulu kita pernah tengok satu akaun cikgu, saya ingat cikgu ownernya ada seorang saya tak pasti perempuan, tapi beribu lah dia punya, bukan beribu, berpuluh ribu daripada macam mana dia terus merah untuk diselamatkan. Dan Alhamdulillah sekarang ni semuanya inilah dia perkongsian yang sangat-sangat menarik. Soal jawab InsyaAllah. Cikgu boleh soal jawab hari ni? Boleh. Dia sebenarnya ada a few trader yang bagi feedback tentang repair account semua ni. Sebab dia benda ni umpama PNC lah, confidential kan. So dia orang
macam segan dengan Boboy, segan kita terbuka dia punya account numbers, Betul. So benda ni kena saya nak inform segala maklumat Nama peribadi semuanya akan ditutup. Kan, sebab kita cuma nak bagi cara macam mana untuk kita memulihkan balik. Kalau boleh memulihkan, kita akan beritahu step by step lah. Kalau tak boleh tu saya geleng kepala je. Sebab sometimes, sebab apa geleng kepala? Sebab ada setengah trader dia buat macam supermarket Pak Su. Buy sell macam-macam pair. Ya Allah. Kan? Dekat situ pula yang jenis suka buat macam tu. Apa nasihat cikgu lah? Yang itulah kadang-kadang dalam satu MT4. Kan? Kalau macam saya mungkin maksimum 3 atau 4 pair saja. 3 atau yang 4 tak ada correlation. Maksudnya kalau saya trade GBP USD contoh, okay, saya cuba cari pair yang tak ada correlation dengan GBP USD lah. So dengan erti kata lain, kalau USD tiba-tiba kuat malam tu, so apa jadi dengan pair masalah yang base dengan USD kan. Semua kalau GU dia akan turun, EU dia akan turun, UCAD dia akan naik. So saya cuba elakkan satu account tu lebih daripada 4 pair lah. Satu account jangan lebih. So kalau katakan nampak lagi potential trade, boleh buka account lain. Okey, satu pembukaan yang sangat menarik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau ada persoalan, pertanyaan, tak ada masalah. Dan suka saya ingatkan untuk segmen hari ini, hari ini merupakan hari pertama dan akan terus ditaja oleh ataupun dikuasai oleh M Trading. Powered by M Trading. Powered by cukup orang putih pula. Okey, yang menariknya, broker dengan spread yang rendah, depo withdraw yang pantas, support yang mantap, dan okey lah, saya recommend anda untuk mencubalah dengan LD yang sangat-sangat pantas buat kerja. Siapa lagi kalau bukan Riz dan juga Bob Kek kita. Okey, baik cikgu, episod yang ke-32 ini apakah yang menarik untuk kita kongsikan? Saya teringat pada minggu lepas cikgu ada mengatakan tentang okey, kalau ada yang bertanya pasal basic, kita back to basic. Sebelum tu ada apa-apa penjelasan daripada cikgu sebelum kita ke segmen ke-32 ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia CTC.FM kan. Kita sembang lama, saya lupa nak bagi salam. So semoga semua trader-trader dekat Malaysia ataupun siapa yang di luar sana, kat Korea ke Jepun ke, yang duduk di sana kan, yang tengok siaran CTC.FM ni. Sebab setahu saya dapat information CTC ni bukan hanya ditontoni di Malaysia saja, even dekat luar sana, Korea, US. Sebab selagi ada rakyat Malaysia kat sana ada. Betul. Kan. So macam tu, itu satu perkembangan yang bagus. Sangat bagus. Kepada CTC dan juga kepada M Trading, okey. Perkembangan yang bagus. Sebab bila sebut CTC, bukan hanya rakyat Malaysia di Malaysia sahaja. Baik. Okey. So bila kita bercakap tentang isu last week, ada yang utara kan yang nak belajar elite wave daripada asas. Ya, betul. Saya ingat itu minggu lepas tu. Okey. So far ada pertanyaan tak dalam kita punya komen ruangan komen setakat ini belum ada. Cuma semua memberikan salam kepada cikgu Fitri Hakim. Salam cikgu. Encik Ayi, salam Pak Su dan juga cikgu Syah Farid Roslan kemudian kalau ada persoalan silakan kemudian kita ada Kak A, kita ada Zulfadli, kita ada Mustaqim Mizam. Okey, saya nak soalan-soalan. Muhammad Azlani pun baru saja masuk, alhamdulillah. Baik, jangan lupa share. Kita share benda yang baik ni untuk rakan-rakan yang lain yang mungkin anda mengenali rakan-rakan yang meminati elite wave tapi tak ada peluang. So ini masa dia. Baik cikgu. Okey, silakan. So malam ni seperti yang saya janjikan, macam mana kita nak trade
Elo Wave untuk beginners lah. Beginners, yes. Okay, ini salah satu teknik yang paling simple yang terdapat di dalam Elo Wave. Okay, so kita zoom kepada ini sedikit ebook yang saya buat. Wow, cikgu ada ebook sekarang. Banyak ebook sebenarnya. So ini ini masa bersama dengan CTC, ini ebook yang pertama lah dilahirkan. Betul Kan? Belum pernah lagi keluar kan? Sebab ini simple. Kita nak simple, so saya simplify kan untuk segmen malam ni. Sebab bila saya bawa ebook saya yang full 1 jam memang tak cukup Paksu untuk cover segala topik di dalam ebook yang saya buat. Baik. Okay. Ini satu cara yang orang kata ringkas lah. So bila kita tengok bercakap tentang Elliott Wave ni, okay, ini adalah Elliott Wave sequence di mana dia selepas ini berlaku, dia pasti akan berlaku ini. So kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini adalah kita panggil motif wave, dan ABC ini adalah correction wave. So motif wave ni, ini pun kita boleh sebut sebagai impulsive wave, ini correction wave. So inilah yang telah dijumpai oleh Robert Nelson Elliott, okay, pada tahun 1930-an. Cool. Dia jumpa market ni adalah satu fractal yang berulang-ulang. So that's why dengan pemerhatian yang dibuat, akhirnya diciptakan Morse wave berbentuk 1, 2, 3, 4, 5 dan juga correction wave ABC. Ini yang paling simple sekali, dia punya basic yang perlu kita faham. Dalam market. So cikgu, sebelum pergi jauh, motif wave ni ada tak nama lain untuk zaman sekarang yang digunakan? sama je, kita boleh kena panggil sebagai impulsive wave pun boleh. So ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kita boleh consider sebagai major trend. Okay. So kalau kita tengok di monthly, ini major trend dia menaik. So ini correction ABC. Selepas tu dia akan sambung balik menaik. Okay. So kalau kita nak tukar ke chart, boleh ke? Sekejap. Okay. So sebelum tu kita teruskan jugalah. Sebab dia bahasa ni pun kadang-kadang yang dulu dia sebut motif. Mungkin zaman sekarang ni mungkin cikgu-cikgu di Malaysia ataupun di Google dia telah menukarkan impulsif. Jadi tiba-tiba menjadi impulsif. Kita baca yang original motif impulsif, dia takut keliru tapi dia samalah. Cantik. Okay, sama je. So ini basic rules yang memang wajib kita ingat sampai bila-bila dan dia tak akan berubah. Okay, so ini seperti yang dinyatakan di sini. Ini 3 basic rules yang kita perlu ingat. So maksudnya dekat sini wave 2 dia tak boleh. That's why saya perlu melukis, tapi kita punya technical keluar sekejap, tak apa. Saya review dulu. Okay, wave 2 ni dia cakap tak boleh retrace lebih daripada 100% daripada wave 1. Okay. So retracement is between 50 to 61.8% of wave 1. So maksud wave 2 ini yang turun ni, dia tak boleh melebihi permulaan wave 1. Okay, ini simple je. Memang kita perlu ingat tak boleh melebihi ini. So kalau dia melebihi ini, kita tak boleh tanda sebagai 1, 2. Okay, automatik kiraan kita bukan salah lah kalau kita tandakan 1, 2. Okay, so yang kedua pula, wave 4 tak boleh retrace 100% daripada wave 3. So wave 4 ni dia tak boleh turun sampai sini. Okay, dia tak boleh 4 ni terus melebihi 3. wave 3 ni, tak boleh. Okay, selalunya wave 4 ni dia akan sangkut di 38.2 dan 50% daripada wave 3. So maksudnya ini wave 4 ni, dalam wave 4 ni ada ABC tahu. Ada correction 3 wave minimum lah. Itu kalau dia buat simple correction wave. So 3 wave ni dia akan selalu bermain di sini sahaja. 38.2 dan 50% daripada panjang wave 3. Dan syarat
rules terakhir adalah wave 3. Okay, dia cakap kat sini beyond the end of wave 1, dan tak boleh jadi yang paling pendek. Okay, so maksudnya di sini wave 3 ni mestilah yang kedua terpanjang dalam wave 1, wave 3 dan wave 5. Jarak dia, katakan jarak wave 1 ni 200 feet. Okay, wave 3 ni 150. So automatic wave 1 dah panjang, betul tak? Betul, lebih panjang. So betul. yang ni tak boleh melebihi 150 feet. Yang ni wave 5 lah. Okay. Mesti bawah 150 feet. Sebab wave 3 ni dia selalunya dia yang paling panjang antara wave 1, wave 3 dan wave 5. Okay, tapi sekiranya dia tak panjang, dia mesti jadi yang kedua terpanjang. Dia tak boleh jadi yang paling pendek. Panjang tak boleh, pendek pun tak boleh. Tak boleh. Panjang boleh. Panjang boleh, cuma pendek. Dia tak boleh jadi yang paling pendek. Okey. Dia kena yang paling panjang lah dalam paling panjang 1, atau 3, kedua terpanjang. 5. Baik. Okey. So selalunya wave 3 ni normally extend 161.8 daripada wave 1. So maksudnya kalau ini kita bagi ukuran yang mudah, 100 pip sini adalah 161 pip. Okey. Ataupun lebih lagi. Lebih sikit lah. Okey. So ini basic rules yang kita perlu ingat di dalam alert wave. Okey, sangat menarik ya. Terima kasih kepada baru yang menonton terima kasih diucapkan kepada siapa ni, Mustaqim Mustaqim, pastikan soalan jangan lupa untuk ditanyakan sekiranya ada, sebab kita alhamdulillah ini kita dapat back to basic macam mana permulaan basic. Kadang-kadang kita dah terlampau lama sangat pun, kadang-kadang kita kena back to basic juga. Kadang-kadang nak kena macam mana cikgu nak refresh balik Betul. Okey, segmen Tanya Dr. Forex yang dikuasakan oleh M Trading ini. Dan kita terus bersama dengan chart dah cikgu. Cikgu nak tunjuk chart. Saya tunjuk contoh di chart sebentar ya. Saya tunjuk. Okey, kita ambil okey. Ini kita ambil di monthly punya chart. Okey, kita nampak ini sebagai contoh yang cukup jelas bagi pair euro. Okey, di mana kalau kita tengok ini di monthly punya time frame yang kita boleh nampak jelas-jelas ini ada 5 wave up. Okey, dan kemudian dia ada correction A, B, C. Okey, ini bila kita, ini saya ajar basic dulu. Okey. So bila kita sebut basic, first sekali memang kita kena ingat ada 5 wave di dalam motif wave. Okay, di dalam satu impulsive wave tu yang menaik tu, dia ada 5 wave. Itu basic punya rules yang kita tak boleh nafikan. Dan kena ingat, ada kadang-kadang ada yang tanya saya, ada yang bagi persoalan, cikgu, saya tak nampak 5, saya nampak 9, saya nampak 11. Kan? So benda tu ada. Contoh macam kat sini cuba kita kira. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada sini. Okay, 1, 2 wave Sekejap, saya kira semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wave di dalam satu complete impulsive wave di time frame monthly. Okey, sebenarnya itu bukan satu isu. Kena faham kenapa dia ada lebih wave tu melebihi 5 wave seperti yang saya nyatakan tadi. Sebab benda ni wave di dalam wave fractal. Okey, boleh tengok kat sini. Saya label kan, ini satu warna merah. Okey. Ini 2 merah, ini 3 merah, ini 4 merah, ini 5 merah. So, di dalam 3 merah ni ada lagi warna biru ni.
biru pekat. Okay, biru pekat. biru pekat ni untuk membentuk 5 wave di dalam wave 3. 5 wave di dalam wave 3. Dia impulsive wave ni, wave 1, wave 3, wave 5 ni, dalam dia mesti ada 5 wave. Okay. So di dalam wave 3 ni kita boleh nampak 5 wave. Kita bercakap tentang monthly. Okay, so di wave 1 ni kalau kita tak nampak itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila kita tak nampak, kita boleh zoom in kepada time frame yang lebih kecil. Di weekly ataupun daily, memang kita boleh nampak pembentukan 5 wave di dalam time frame yang lebih kecil. So kalau kita tengok kat sini kan, ini saya tak perlu zoom nanti kan, cari jauh pula. Ini tahun 2000. Okay. So kita boleh nampak kat sini Sini pembentukan dia, saya boleh tanda kan. Ini 1, ini 2, nampak pasu. Okay, so ini 3, ini 4, ini 5. Okay, 5. Okay. Dah cukup 5 wave tu. Itu kalau kita tengok di daily, di weekly, memang dah cukup 5 wave. Di time frame yang lebih kecil, kita dah boleh nampak memang ada 5 wave up lah. So bila dia membentuk S10, ini adalah wave yang S10. Kita boleh nampak wave-wave yang berlaku tu di dalam time frame yang besar. Tak perlu zoom in pun kita dah boleh nampak. So inilah contoh kenapa saya pilih pair Eero. Okay, supaya kita boleh nampak di dalam ni ada pembentukan 1 2 1 2 1 2. So ada 3 permulaan wave 1. Satu wave besar, satu wave 1 bagi wave 3 besar, and then satu lagi, satu wave yang cukup 5 wave di dalam wave 3 of 3. Senang, dengan erti kata lain, ini adalah wave 3 of 3. Okay, wave 3 of 3 of 3 itu pun ada. So bila berlaku keadaan macam tu, dia punya momentum tu memang kuat lah, di mana dia akan terus naik dan terus naik. Correction tu of course ada, sebab bila kita sebut correction, dia akan berlaku di wave 4 ataupun wave 2. So kalau kita tengok ke sini, wave 2 dia pendek je kan. Okay, betul. So kekuatan dia memang cukup ketara. Kalau kita tengok ke sini, ini daripada 2002 2002 sampailah 2005, 3 tahun. Kalau you sell kat sini, sini tak turun lagi kan, sini pun tak turun lagi pasu kan, sini pun tak sampai lagi. Ini pun possibility dia nak naik tu ada. Dan memang saya bias untuk Eero ni. Dia akan naik nanti. Okay, itu untuk long term punya projection. Okay, dalam wave 5 ada 5 wave. Dalam wave 3 ada 5 juga. Maknanya dalam wave 1 pun ada 5 juga. Dalam 1 pun ada 5 juga. Tu dia. Okay, ini basic dia. Okay, tanya-tanya soalan-soalan anda. Saya memerlukan soalan-soalan anda untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam yang berkenaan dengan basic kita ni. Okay, sebelum tu cikgu, Hawaris Waris, dia kata, tolong beritahu cikgu saya sedang menonton. Kenal ke? Kenal. Anak murid Alhamdulillah. Okay, so kita pergi kepada teknik yang simple di dalam elliott wave lah. Simple okay. How to trade elliott wave for beginners. Ini yang paling cukup simple yang saya boleh classify kan. Semua orang boleh buat. Okay, even Boboy pun boleh buat. Saya boleh buat. Pak Su pun insyaAllah boleh buat. Sebab benda ni memang cukup simple. Okay, first sekali step dia dah ada. Step 1, spot 3 wave. Wait until you can spot at least 3 wave elliott wave sequence. Okay, bila dah jumpa 3 wave ni, kita tunggu kenaikan dia, kita sell. Ini sekiranya market sedang downtrend. Okay, kita sell lah. Okay, lepas tu protective stop loss dia kita akan letak di permulaan wave 1. Okay,
take profit dia at least sama panjang dengan wave 1. So maksudnya nanti bila kita masuk market, okay, kita ukur panjang wave 1 dahulu, sebab itulah yang akan membuatkan kita letakkan TP kita di penghujung wave 5 tu nanti. So macam ni mungkin ada yang kurang jelas, tak apa, saya ada nota lagi kat bawah, kita boleh tengok. Okey, ini contoh di mana keadaan tengah menaik. Okey, baik. Kecil ke besar Pak Su? Boleh jap, kita nak zoom in lagi ke just nice gambar ni? Okey kot. Ke besar sikit boleh? Takut ada yang tak jelas. Takut ada yang tengok dari phone je. Boleh besar lagi ke tu? Boleh. Sikit lagi. Okey, besar ni boleh tak? Oh boy, besar ni okey tak? Rasa Okey. Okey Okey. Ini contoh. So kita dapatkan dulu 1, 2, 3 punya wave. Seperti saya beritahu lagi. Okey. Spot at least 3 wave Elliott wave sequence. So maksudnya kat sini kita tunggu pembentukan 3 wave. 1, 2, 3. Okay. So 3 wave ni dengan syarat ini wave 3 ni dalam ni mesti ada 5 juga. Kalau kita zoom in mesti kita nampak ada 5 wave juga. Okay. Sini pun ada 5 wave juga. So kita bercakap di semua time frame, tapi saya tak galakkan you trade di time frame lower daripada hour 1. Okay. So itu untuk level-level advance sajalah. So 1, 2, 3 ni, so kita nampak 1, 2, 3 ni kita gunakan dengan Fibonacci. Okay. First kali kita kena make sure wave 3 ni dia meletup-letup lah Pak Su malam ni. Dia sikit meletup, tapi dia okey, tak ada masalah. Okay, dia keluar di untuk mereka mendengar okey. Okay. So 1, 2, 3. So wave 3 ni at least dia mesti cecah 161 kepanjangan daripada wave 1. So kalau kita tengok ini contoh belakang ni kan, ini yang kita tarik menunjukkan ini wave 3 ni dia lepas 161 daripada panjang wave 1. Ini kita gunakan Fibo expansion. Okay. So bila kita nak entry tadi, saya dah sebut basic rules, selalunya wave 4 dia akan pergi, kalau mengikut buku saya tulis minimum 0.23. 0.23 itu minimum cikgu lah. Itu minimum lah. Itu sekiranya wave 3 tu momentum dia terlampau kuat, naik. So wave 4 ni tak ada power nak push ke bawah. So dia sentuh 0.23 tu, lepas tu dia naik balik. Tapi untuk selamat, position yang selamat, kita boleh entry di antara 0.382 dan 50. So kalau tengok ke sini, ini 0.382 kan. Okey. Dan 50. So ini entry yang selamat. Okey. So yang kenaikan ni, ini wave 5. So wave 5 ni kita punya TP at least panjang wave 1. Sekurang-kurangnya panjang wave 1. Okey. So ini dalam keadaan menaik. So di bawah ni, ini saya boleh tunjukkan lagi. Ini contoh TP tadi, di mana wave 1 110 pip. So kalau kira, siapa nak kira tu boleh kira. So wave 5 ni pun 120 pip minimum kan, minimum TP 110. So yang ini dia turun 120 pip. Dan wave 3 ni mestilah panjang. Okay. Nak lagi selalunya elution dia sampai tahap dikira dalam ni Pak Su, sampai ini elution lah, yang jenis dah advance tu, yang suka kaji study semua kan, dia nak tunggu best price, dia akan kira cukup 5 wave. Okay, ini dia dah boleh assume wave 3 selain daripada kiraan 161 kepanjangan daripada wave 1 tadi.
Oh, okey. Kan dia kira betul-betul. So kalau tengok ke sini, ini contoh di mana ini bila kita dah masuk entry kat sini, ini TP dia panjang sama dengan wave 1. Okey. So bawah ni ada lagi. Okey, ini contoh dia. Okey. So ini pun explanation ni, ini mengatakan ini adalah satu prinsip alternation. So bila kita tahu elite wave, prinsip alternation ni amat membantu di dalam kita punya trading. Kenapa? Sebab benda ni selalu berulang dalam market, di mana kalau wave 2 ni dia sharp, maksudnya sekali simple naik je kan, simple, lepas tu dia turun. Okey. Kebiasaannya wave 4 dia akan berbentuk macam ni Pak Su. Maksudnya dia kompleks. Tadi simple, wave 4 kompleks. Dan vice versa lah. Maksudnya kalau wave 2 kompleks, wave 4 dia akan simple. So ini pun satu teori kan yang memang berlaku dalam market dan boleh membantu trader untuk determine sama ada dia boleh hold lama atau tidak. Contohlah kalau kita sell kat sini kan, dia turun naik, tak turun lagi, kenapa kan? Tapi kita dah tahu sini ini adalah simple. So yang kita sell kat sini tu perlukan sedikit masa sebab dia berada di dalam complex zone, complex correction, di mana dekat sini ini adalah berbentuk flat correction. Okay. Ya, sebab dia rata je betul. Flat correction. So bila complex correction ni dia ambil masa yang lama. Kompleks. Bila sebut kompleks ni dia melebihi 3 wave. Kalau simple ABC saja. So kompleks ni at least lebih daripada ABC. So kalau kita kira pun boleh ni lebih daripada 3. Okay. So that's why kat sini cakap ambil masa lama untuk complete, unfold. So itu memang berbantu. Dan jangan sesekali lupakan, sebab ada setengah orang dia sell, dia tak tahan tengok turun naik kan. Kalau dia sell, dia turun naik lagi, sell, dia sell kat atas ni, turun naik lagi, last sekali dia close kat sini. Sebaik saja dia close 1, 2, 3, 4, 5 wave turun ke bawah. So benda ni that's why dalam elite wave ni kita kena biasa kan. Dan kita kena ada SOP step by step lah, di mana dia kena ikut step by step sangat. Setiap mistake tu kita take note, kita belajar daripada mistake. Memang elite wave ni memerlukan mistake, sebab manusia macam saya saya pun ada mistake. Kalau bila kita sebut elite wave ni dia kompleks kan, betul lah. Tak ada kesilapan, macam mana kita nak tahu mana dudukan kalau betul. Kita terclose dekat angka 4 ni pun tak ada masalah. Yang pasti kita tahu lepas ni kemungkinan setup macam ni dia akan berlaku. So kita akan beware dan standby je lah. Kita tak akan close dah dekat angka 4 ini. Okay. Wow. So macam mana nak masuk market ini yang tadi? Macam konsep mana? Dia sama daripada permulaan slide saya tunjuk tadi. Okay, ini nampak 3 bentuk wave impulsif. 1, 2, 3. Maksudnya ini yang penting, wave 3 ni yang menyunam ni dia selalunya wave 3 ataupun wave C. Turun je, ini mesti wave 3 atau wave C. So kalau ini wave 3, okay, first kali kita dah tengok ini melebihi 1.618 daripada panjang wave 1. Okay, dia dah cukup syarat. Dah cukup dah Dah cukup syarat. Lepas tu kita nak masuk di wave 4, di mana wave 4 tu di dalam 0.382 sehingga 0.50 daripada panjang wave 3. Okay, so yang ni nanti kita kena ukur. Yang naik ni kita kena ukur. Okay, dan ini basic yang basic rules yang kita perlu ingat. Wave 2 ni tak boleh melepasi sinilah. Okay, so saya cakap tentang kita entry di wave 4. Tapi sebenarnya dalam elite wave ni dia banyak teknik, dia banyak cara, setup, method untuk kita masuk entry. Contoh wave 2 ni pun kita boleh masuk, tapi mungkin segmen lain lah saya akan tunjuk. Baik.
boleh masuk lah, tapi nanti kita explain di minggu betul. yang hadapan. Okay, so di wave 4, so ini kita ukur panjang wave 3. Okay, daripada kosong ini 1, so ini kita boleh sell kat sini. Ini sebenarnya ini adalah zone wave 4 daripada 0.38 dan 0.5 lah. Okay, ini zone wave 4 lah ni. Dua ni nampak 0.38, 0.5. Tadi kan saya dah sebut kan Pak Su. Yep, so kalau kita manage kita punya MM, kita boleh masuk dua position. Sini satu, sini satu. Dengan stop loss dia, nanti next slide saya akan tunjukkan di mana stop loss yang sepatutnya sekiranya kita menggunakan teknik yang simple ni. Okay, so kita tunggulah. Kita sell, kita tunggu. Okay, so kita tengok ke sini. Ini stop loss yang saya sebutkan. Stop loss dia kalau ini traditional wave berbentuk impulsif ni 1 2 3 4 5. Wave 4 ni memang dia tak boleh sentuh permulaan wave 1. Okey, dia memang nanti bila kita belajar dulu pun saya pernah sebut diagonal triangle ni, leading diagonal, ending diagonal, dia boleh masuk teritori wave 1. Okey, tapi yang itu chapter lain. So ini yang paling simple ni, teknik malam ni ini paling simple. Ini stop loss dia memang minimal dekat sini je kita letak. Dan dia memang tak boleh kena. Confirm tak boleh kena kan? Tak boleh kena. Okay, so bila kita tak stop loss kat sini, kita yelah itu kita kira ukur kita punya money management, trading plan berapa semua. Kita masuk je, biar je. Kalau yang nak kena tu tak apa, tak ada rezeki. Okay, yang pasti kita belajar daripada kita punya kesilapan. So sell, biar stop loss kat sini. Okay, at least bila kita dah sell ni, ini panjang dia, TP dia sepanjang wave 1. Okay, so kalau kita tengok kat sini, panjang wave 1 adalah 80 pip. Okay, so panjang wave 5 sepanjang 110 pip. 110. So TP panjang wave 1 tu dah kena. Okay, so senang tak Pak Su kalau kita kalau Pak Su belajar yang simple macam ni? Saya rasa boleh. Boleh. Saya dapat tangkap. Saya dapatlah tangkap sikit demi sedikit. Sebab biasanya cikgu kalau segmen biasanya cikgu akan terus pergi dekat yang advance kadang-kadang kan. Cara cikgu mengira. Yang ni cikgu tunjukkan step mula-mula, and then cikgu tunjukkan contoh macam ni. Jadi bagi saya, kalau saya pun boleh adapt sikit-sikit, dia orang apa lagi. Sebab saya tengok pun malam ni pun alhamdulillah penonton daripada Indonesia ada apa semua ada. Cuma tak ada soalan je, maknanya dia bersetuju dengan cara pengajaran malam ni. Okay, jangan lupa kepada penonton-penonton kita segmen kita ni ditaja oleh M Trading. Baru bermula hari ni. Okay, so ini untuk uptrend. Uptrend pun konsep dia sama. So dia sebenarnya dalam bila wave ni, untuk wave 2 ni pun ada cara dia untuk kita trade. Wave 4 pun ada cara dia untuk kita trade. So malam ni kita berbincang tentang teknik wave 4 yang cukup simple, di mana kita hanya perlu tunggu satu kenaikan yang cukup drastik. Maksud drastik tu kita jelas turun-turun je kan. Kalau Pak Su nampak dalam satu market kan, turun je, naik sikit, tu sambung balik turun. Yang naik sikit tu kita nak follow the trend. Baik. Tu yang cikgu cakap, kalau dia buy, dia retrace sekejap je. Yang retrace tu kita boleh yang jadikan, yang trace tu kita sell. Okay. So benda ni sebenarnya kita bukan counter trend. Memang dia naik, kita sell, itu umpama counter trend. Tapi sebelum tu kita dah nampak satu impulsif yang cukup kuat, turun. Dia akan turun. Kan? Turun, mungkin kena support yang kuat, dia bounce sekejap. Yang bounce sekejap tu kita masuk untuk follow yang impulsif yang turun tadi tu. So akan ada second push down ke bawah. Itu konsep wave 4. Dan memang kalau you master ni saja memang saya terus terang, ini pun dah cukup lumayan untuk you buat duit.
Okey, baik. Daripada Amin Ikhwan ya, boleh tak ajar graf RSI sebab saya guna RSI. Sebelum tu, RSI tu apa cikgu? Ajar graf RSI. RSI ni okey, kalau kita tengok dalam ini M-Trading punya tools, ini bukan indicators ke? Kan? Indikator lah. RSI. Boleh tak ajar graf? Dia nak belajar ni, nak graf ni macam mana, graf tu menggunakan RSI lah. Okey. So itu alamak, saya punya position sempat lagi tengok. Aduh, sempat lagi tu. Ya Allah, untunglah cikgu. Okey, soalan yang lain daripada Muhammad Najmi, lawa baju masuk M-Trading meme. Okey, kemudian daripada Encik Ai, Encik Iyi, cikgu macam mana kita nak kenal permulaan Elliott Wave 1 untuk kita assume itu adalah Wave 1. Ni pun satu juga yang menarik ni. Banyak soalan yang saya perasan. Dia nak kenal Wave 1 tu, macam mana rupa dia. Boleh juga Ni daripada Encik Iyi. Ai ke Iyi, tak tahulah. Macam mana kita nak kenal permulaan Wave 1 untuk kita assume itu adalah Wave 1. Saya suka tengok komen Jeff. Mana Jeff? EU dah sampai 1.20. Okay. Seperti yang jangkakan oleh Cikgu Nonim 4 bulan lepas. Okey. So ya, dia tengah biru ni saya tutup dulu. Alamak. Takut. Bukan takut. Maksud saya tutup M4. Tutup M4. Nanti dia tunggu lepas ni, tengok ada rezeki lebih dia naik lagi. Amin. Okey. So kita kembali kepada ini tu sikit lagi saya nak habiskan. Okey, boleh. Okey. So yang ni tadi wave 3 ni dah cecah 1.61 daripada panjang wave 1. So memang ini kita boleh consider sebagai wave 3. Baik. So cara tarik dia, okey, you boleh tengok kat situ. Okey, nampak tak macam mana cara dia tarik? 1, 2. Dia letak Fibo expansion tu, permulaan dia kat sini, ending dia kat sini, tarik ke penghujung wave 1, ending dia di wave 2. So inilah akan dapat. So kalau sebagai contoh macam mana nak tarik? Tadi ada soalan kan? Okey, nampak tak macam tu? Senang je. Saya zoom lagi. Okey. Ini 1. Tikku tarik tapi nampak muka cikgu. 2. InsyaAllah. Okey, 3. Okey. So daripada permulaan wave 1 sehingga penghujung wave 1 dan ending wave 2. So minta maaf tadi lambat tunjuk muka. Boleh cikgu ulang balik daripada awal tadi Fibo. Untuk dapatkan tarik wave 1 ni. Yang ni tapi daripada awal. Tadi nampak muka cikgu berisi dalam ni. Tak nampak MT4 pun. Sorry cikgu. Nanti ada pula yang baru niat nak belanja ni kan. Kau tengok berapa aku dapat malam ni, boy. Nah, malas nak belanja kau, boy. Kau makan jagung rebus dah lah. Okey, so macam mana tadi? Okey, kita tarik daripada permulaan wave 1. Okay. So kita boleh assume kat sini lah. Sini tarik dan penghujung wave 1 dan ending dia di wave 2 ni. Di sinilah kita lepaskan. Dekat sini. Okey. Ada yang marah chat tak tunjuk. Okey, tu kita dah kembali dah tu. Okey. Muhammad Nazmi relax Kita dah tunjuk dah. Baik. Okey. So nampak tak dia dah melebihi 161. 161 baik. Sebenarnya dalam konteks Elliott Wave ini 161 tu itu adalah basic. Okey, basic sangat. 161. Okay. Panjang daripada wave 1. So bila kita sebut wave 3 ni, saya ada nyatakan wave 3 ni selalunya dia terpanjang. So dia selalunya ini first dia akan pergi. Okey. So kalau kita tengok kat sini kan, dia pergi, dia naik sikit, dia turun, betul tak? Okey.
So bukan bermakna dia nak turun. Dia tak semestinya kena 161 dia akan turun. Dia maksimum dia sebab tu dia ada sampai 4.618 Fibo ni. Sebab dia boleh pergi sampai sini maksimum dia. Okay, untuk wave 3 ni maksimum dia pergi sampai 2.618 daripada panjang wave 1. Okay, itu maksimum dia. So macam mana pula wave 4? Kita buka balik nota tadi. Okay, sini dia cakap 0.38 2 sehingga 0.5 dan stop loss dia dekat atas. Okay, kita buka balik sini. Kalau tengok ke sini, ini berlaku kita padam. So ini stop loss dia dekat sini. Okay, kita consider kat sini lah. Kat sini wave 1 kan Pak Su. So kita panjang, kita tarik 1 2 1 ini 1 2. So kita tarik pada sini ke sini ke sini ke sini. Okey, ini daripada panjang ini ada lagi tak? Sekejap saya tengok. Asal dia gerak. Kena buang wave 2 ni. So itu 1, ini 2 lah. Ini panjang daripada permulaan wave 2. Okey. Okey. So ni nampak, ini wave 4. Tadi ingat tak saya sebut? Ingat tak saya sebut di mana sekiranya sebelum ni momentum dia cukup kuat, naik nampak ni berapa banyak full body punya candle Marubozu semua naik. Limit dia boleh pergi sampai 023 sahaja. Ingat tak Pasu? Okay. Tadi kan? So that's why saya punya level 023 ni termasuk di dalam correction bagi wave 4. So kalau kat sini dia sangkut 0236, tapi kena ingat tak semestinya dia sangkut kat sini je. Dia maksimum dia senang macam ni. Dia zone dia macam ni. Okey. Ini zone untuk wave 4. Ini zone dia. So bila masuk zone ni, berdasarkan you punya trading plan, mungkin sini satu, sini satu, sini satu, and then you biarkan, sebab you tahu wave 1 ni kalau you kira panjang dia, mungkin let's say kalau kita tengok sini 1.03 09, so 600 pip kan Pak Su? Ya, 600 pip. So kat sini 1552 25 1000 pip. So 500 pip tu memang dah kena. Sebab tu that's why even dia masuk 1, 2, 3 ke, tak ada masalah. Sebab nanti semuanya nanti dia akan in positif. Dengan syarat stop loss ni of course kita kena letakkan. Ini memang wajib. Selalunya di time frame besar yang akan membuat simple impulsive wave yang berbentuk 5 wave up ni ataupun down, dia akan nampak jelas macam ni kan, 1, 2, 3, 4, 5 jelas. Ini di monthly di 2017 Pak Su. Okey, ni di 2017. Okey, yang sekarang ni pula kita nak kira ke ini? Kira lah. Okey. So saya padam yang ni. Okey, sini pun kita bercakap yang ni bukan yang sebelum ni. Saya zoom in lagi bagi kita nampak jelas pattern yang terbentuk di current cycle ni. Ini maksudnya new cycle selepas dia dah turun semua ni. Ini new cycle baru dia buat. So new cycle baru ni dia berbentuk 5 wave ni, nampak tak? Okay. So kita tak boleh kira ni wave 1. Sebab apa?
kalau ini wave 2 dia dah melepasi permulaan wave 1. So that's why saya zoom in weekly supaya kita nampak. Di monthly kita tak nampak. Kan, tak nampak kan? So tak nampak, you zoom in lagi. So you zoom in, kita akan nampak 1 2 pattern 1 2 menaik. Okay, so kalau kita zoom lagi, kita boleh nampak di sini adalah mulaan wave 1 dia. 1 2 3 4. Ini mungkin diagonal ni nak buat. Maksudnya sini wave 5. Okay, di dalam wave 5 ni dia ada 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5. So ini kalau tanya saya, ini pay pilihan untuk turun nanti. Sebelum Pak Su tanya, ini pay pilihan lah untuk turun. Ini tapi ini di weekly dengan daily punya time frame. Baik. So kita kira dulu apa yang saya sebut tadi. So kita kira panjang wave 1. Okey, panjang wave 1. Adakah menepati apa yang saya sebut? Betul Pak Su, dia lepas 1.618. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tarik. Kalau kita tarik untuk entry di wave 4, kita tadi menggunakan Fibo expansion. Okey. Ini kita menggunakan Fibo retracement. Okey, daripada permulaan wave 3. So bila meletup mic ni. So permulaan wave 3, maksudnya di ending wave 2 lah. So ini sampai ke sini. So kalau tengok, cantik je dia berhenti kat 0.382. So macam tadi saya sebut, kita ada zone, kita akan letak di sini untuk kita buy. So benda ni, elite wave ni cukup simple kalau kita mahir dia punya basic. Ini basic dia. Betul. Cikgu dah start daripada awal tadi berkaitan dengan basic. Nah, ini basic dia di. Okey cikgu, sekejap cikgu. Berkenaan dengan Fibo, cikgu tarik dua jenis Fibo. Satu Fibo retracement, satu lagi Fibo yang ni. So betul. Beza untuk kegunaan dia, sebab ada satu pertanyaan tentang Fibo ni. Fibo expansion ni membolehkan untuk kita target prediction price sampai di bagaimana untuk TP lah. Baik. Fibo retracement ni untuk entry. Oh, okay. So selain pada untuk TP, kita boleh predict sama ada wave tu adalah wave 3 atau tidak. Macam saya sebut tadi, kalau dia melebihi 1.618 itu adalah wave 3. So macam yang saya tunjuk ni, ini saya boleh labelkan, ini adalah sebelum berlaku 1 2, ini 3. So dalam zone ni, ini tempat buy. Mungkin sampai sini lah 0.5 kan, ni buy. So ini panjang dia, minimum TP adalah panjang wave 1, minimum TP. So yang ni pula sebenarnya ni, kalau kita kita boleh zoom in lagi, zoom kecilkan lagi. Okay. So bila kita kecilkan, kena faham wave 5 ni mesti ada 5 wave juga. Saya dah sebut tadi, wave 1, wave 3, wave 5 ni mesti at least minimum wave dalam tu 5 wave. Okay, so 5 wave. So kalau kita tengok sini, ini adalah 1, saya tandakan lah. Ini adalah 1, 2, ini 3 3, ini 4, ataupun ini 4. Kalau saya ambil ini 4, okay, ini final wave 5 ni, ini berbentuk diagonal triangle, yakni ending diagonal. Ending diagonal ni dia berada di wave kelima dan juga wave C. So bentuk dia bersilang. So wave dia 1, 2, 3, 4, 5, dia bersilang. Ini keadaan di mana wave 4 ni boleh bersilang ataupun boleh masuk kawasan wave 1, permulaan wave 1. Faham tak Pak Su? Okay. Ini
Okey, ini dah jelas 5 wave kan? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya padam yang ni. So yang ni yang kecil ni, okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so ini maksudnya dalam diagonal triangle. Di dalam dengan erti kata lain, ini adalah bentuk ending diagonal yang hanya berlaku di wave 5 dan juga wave C. So dalam ending diagonal ni, wave 4 ni dia boleh bersilang dengan permulaan wave 1. So maksudnya dia boleh masuk ke dalam kawasan teritori melebihi teritori wave 1. So kalau kita tengok, ini dah bentuk dia. Ni kan 1, 2, 3 kan dia masuk kan? Masuk, ini okay. Puncak wave 1. Dia masuk ke dalam, melepasi puncak wave 1. At least wave 3 dia bentuk macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini high, ini dia lagi buat new high, ini new high. So masukkan balik. Okay, nampak tak Pasu? Ini possible anytime dia nak turun di daily punya time frame. So kalau kita tengok, ini weekly pun sama. Daily Ini daily. Okay, so dan selalunya 3 ABC. Okay, so ini kalau saya buat macam ni, nampak jelas kan? Okay, saya boleh buat satu lagi macam ni. Ini adalah A, B, C. Okay, ini ABC. Ini baru dia nak buat macam ni. Boleh juga. Tapi boleh juga. Tapi ini dia punya tempoh, dia punya jarak tu dah tak terlalu tinggi dah. Dia akan turun. Nampak tak Pak Su? Yep. So that's why kita kena selalu fikir alternate counting ni apa. So kalau tak macam ni ABC, dia buat macam ni. Tak, maaf, maksud saya ini mungkin ABC 1, 2, 3, 4, 5 ada last up, ataupun ini ni tak ada, diganti dengan ini. Okey, jelas tak Pak Su? Baik, inilah elite wave, di mana elite wave ni membolehkan kita, macam saya tunjuk tadi, predict kita punya future punya price. Okey, membolehkan kita tahu zone entry di mana, terutama bila kita mahir di wave 4. Saya hanya tunjuk malam ni di teknik wave 4 saja ni. Kan, di mana teknik wave 4 ni kita tunggu drastik ataupun satu momentum yang kuat. Kalau you tengok ni daily kan, naik memang kuat lah Pak Su, betul tak? Betul. So kita tunggu di certain level yang saya tandakan di dalam kotak ni. So itu maksud itu zone 4. So bila kita masuk dan kita tunggu minimum TP sepanjang wave 1. Itu minimum TP. Dia tak wajib. Tak wajib minimum TP. Minimum TP. Okey, baik, soalan-soalan yang tak sempat nak dijawab, kita akan bawa ke minggu hadapan ya. Mo Azmi, Siti Husna dan juga yalah, ada 2-3 soalan tu saya akan forward ke minggu hadapan. Ya, kerana untuk segmen yang dikuasai oleh M Trading ini, iaitu Tanya Dr. Forex, berakhir di sini. Terima kasih cikgu di atas perkongsian yang sangat menarik. Okey. Dan sebelum segmen berhabis, saya harap untuk malam ni sesi yang cukup simple ni Pak Su pun boleh faham. Boleh. So saya harap ramai trader kat luar sana cuba praktik kan. Benda yang ini memang cukup simple, memang selalu berada dalam market, even di time frame yang lebih kecil. Tapi saya nasihatkan untuk yang newbies, elite wave, biasa kan di time frame at least 4 hours ke atas dahulu. 4 hours ke atas, nasihat daripada Dr. Forex kita. So jangan, bukan tak boleh, biasakan dahulu. Kalau kita dah pro tu lain. Okey, Tony Monero, terima kasih. Ni semua soalan-soalan, 5-6 soalan ni yang sangat menarik, akan saya forward ke minggu hadapan. Baik, setakat ini dulu Tanya Dr. Forex yang dikuasai oleh M Trading untuk minggu ini, dan esok kita akan bersama dalam segmen Inilah Ceritaku dan juga Cikgu Hazlan Nazim dalam Bicara
#Technical BBMA. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.